Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita bersama-sama dalam membicarakan kitab Rahsia Kematian dan juga Alam Akhirat dan juga Kiamat, di mana setiap pagi Jumaat begini semenjak daripada 15 tahun yang lepas, kita setiap pagi sebegini kita berbicara tentang tajuk-tajuk sebegini. Tajuk yang cerita tentang mengenai bagaimana persiapan dan bekalan kita untuk hari kematian kita. Kemudian bagaimana kita nak mempersiapkan amalan-amalan kita untuk kita nak melalui yang disebut dengan hari akhirat nanti. Kemudian bekalan apa yang perlu kita buat. Sampailah kita sampai berbicara tentang mengenai suasana yang dimaksudkan oleh Rasulullah, orang-orang yang masuk dalam syurga Allah, dan juga orang-orang yang diutamakan untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan kita sebegini, para hadirin sekalian, sampai pada tajuk yang kita bicarakan pada pengajian yang lepas, ialah orang yang terawal yang masuk dalam syurga ataupun orang yang pertama yang masuk dalam syurga di kalangan fakir miskin. Yang ni kita bicarakan panjang dalam tajuk ini, di mana kita sebut tentang mengenai orang-orang miskin dan bagaimana kenapa orang miskin ni senang masuk dalam syurga Allah dibandingkan dengan orang-orang kaya. Dan kita dah sebut dah berdasar pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut lagi golongan fakir mana yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang miskin ni maksudnya orang yang tak ada harta benda, tak banyak harta benda dia. Orang yang macam mana? Orang yang ada iman, orang yang ada Islam, orang yang ada agama pada tubuh badan mereka. Orang yang tidak ada agama pada tubuh badan mereka, walaupun mereka miskin, walaupun mereka fakir, tentulah mereka ni tak layak untuk nak masuk dalam syurga Allah. Kerana agama ni dipanggil asas dalam kehidupan setiap di kalangan kita. Kita ni hidup dalam keadaan yang kena jaga agama. Agama tu jadi keutamaan pada diri kitanya. Islam dipanggil demikian. Kita bukan kena jaga perut, kita bukan kena jaga yang disebut dengan tubuh badan kita luaran ini, tapi kita kena jaga yang disebut dengan agama kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, kamu pintalah pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan pada Allah. Maknanya orang ni orang yang ada agama dalam hidup mereka. Hari ni kita sampai pada muka surat 748, di mana membicarakan tentang mengenai tajuk yang lebih kurang sama juga. Mana yang lebih utama, menjadi kaya ataupun miskin? Menjadi seorang yang kaya ataupun jadi orang miskin? Mana yang lebih utama dalam kehidupan kita? Tuan kitab kita ni, Imam Qurtubi rahimahullah, dia cerita bahawa dia melontarkan beberapa pandangan dia dalam masyarakat di waktu mereka tersebut. Waktu mana saya menyatakan daripada hadis bab ini dibuat beberapa kesimpulan akan keutamaan orang fakir daripada orang kaya. Timbullah sehingga pertikaian pun berlaku di kalangan orang ramai dalam masyarakat yang disebut dengan netizen. Senang ceritanya, zaman-zaman dahulu bila para alim ulama lontarkan beberapa pandangan yang menyebabkan timbul perbincangan di kalangan masyarakat. Sama juga zaman kita ni pun. Zaman kita ni pun bila berlaku beberapa perkara dalam masyarakat, dilontarkan dalam masyarakat, lalu menyebabkan masyarakat ni timbul dua pandangan. Satu pandangan boleh, satu pandangan tak boleh. Zaman sebelum daripada ni pun sama dah. Di mana timbul perbincangan.
sebenarnya kita ni kena jadi orang kaya ke kita kena jadi orang miskin? Ini yang dibincangkan. Lalu sehingga timbul pertikaian pun berlaku di kalangan orang ramai dengan huraian perbincangan yang amat panjang sekali di antara mereka, sehingga ramai sekali daripada mereka yang mengarang buku, mengarang kitab. Ada yang tak puas hati karang kitab juga, lawan kepada apa yang disebut oleh Imam Qurtubi rahimahullah ini. Demikian juga dengan yang puas hati pun karang kitab untuk memberi sokongan dan bab mengenai perkara ini. Dan ada yang memberi pandangan-pandangan tersendirilah di kalangan mereka itu. Kemudian mereka menetapkan hujah dengan pendapat mereka masing-masing. Masing-masing ada hujah masing-masing. Dan keterbukaan di kalangan mereka itu terjadi di kalangan masing-masing. Bila masing-masing memberi pandangan, alim ulama ni dia diajar supaya berlapang dada. Ni ada pandangan ustaz ni dia pandangan dia tersendiri. Ustaz ni dia ada pandangan dia tersendiri. Manakala kita yang mengikut ni pula, jangan kita jadi mengikat diri kita dengan satu pandangan saja. Ada pandangan yang kita boleh terima, ada pandangan yang kita tak boleh terima, kita berlapang dada. Itu cara diajar dalam kehidupan kita demikian pada diri kita ni. Abu Ali Ad-Daqaq ditanya orang, sifat mana yang lebih utama, kaya ataupun miskin? Ditanya Abu Ali Ad-Daqaq, dia menjawab sifat menjadi kaya lebih utama, kerana kekayaan itu adalah sifat al-haq, iaitu Allah, sedangkan kefakiran adalah sifat makhluk. Manakala fakir menjadi sifat makhluk, manakala kaya sifat Allah. Kalau nak sebut pada diri kita ni mana yang lebih utama, mana yang lebih utama sifat di antara kaya dan miskin, maka kaya lebih utama, kerana kaya itu sifat Allah. Manakala miskin sifat makhluk. Senang ceritanya. Perkara ini sebagaimana difirmankan oleh Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia semua, antumul fuqara'u ila Allah, kamu semua ni adalah orang-orang yang memerlukan Allah. Kamu ni orang-orang miskin kepada Allah, yang memerlukan Allah. Sedangkan Allah, dan dia Allah, wa huwal ghaniyyul hamid, dia maha kaya dan tidak memerlukan daripada manusia, lalu maha terpuji pula sifatnya. Allahu Akbar. Ni Allah. Ni nak ajar pada diri kita ni, dalam hidup kita ni diajar supaya pada diri kita ni berlapang dada dalam diri kita sedemikian rupa. Secara umumnya, yang fakir pada hakikatnya adalah hamba. Maknanya begitu. Walaupun kita dikaya, walaupun dia mempunyai harta, sebenarnya fakir, hamba ni adalah fakir. Manakala yang kaya, hanya seseorang menjadi kaya apabila dia meminta bantuan pada Tuhannya. Kita ni akan jadi kaya bila kita minta bantuan dengan Allah dan tidak menoleh kepada selain daripadanya. Itu cara diajar. Di antara miskin dengan kaya, sifat yang utama ialah sifat kaya, kerana Allah yang memang maha kaya. Manakala miskin sifat hamba, fakir ni sifat hamba. Allah dah sebut dah demikian dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara, kamu semua ni ialah fuqara, orang-orang yang memerlukan ilallah, kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid, tapi Allah maha kaya dan juga maha terpuji. Manakala kita ni, bila kita boleh jadi kaya, bila kita minta bantuan dengan Allah. Kalau minta bantuan selain daripada Allah, kamu tak jadi kaya, kamu akan jadi miskin, papa kedana sampai bila-bila lah pada kamu. Tapi bila kamu minta bantuan dengan Allah, maka kayalah kamunya. Dan kamu jangan menoleh selain daripada Allah. Jika meletakkan keinginan dan bergantung pada sesuatu daripada sifat keduniaan dan melihat dirinya memerlukan kepadanya, maka dia adalah hambanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang ni dia hidup dalam keadaan bergantung pada sesuatu daripada sifat dunia, tak bergantung pada Allah, sebenarnya dia ni hamba kepada yang dia minta pergantungan itu. Kalau katakanlah seorang isteri,
dia minta pergantungan dia dengan suami dia. Dia hamba kepada suami dia. Secara automatik. Seorang lelaki, dia sibuk nak mencari harta benda. Dia berharap dengan harta benda dia. Dia jadi hamba kepada harta benda dia. Yang ni yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ta'ishu abdud dinar, telah binasalah hamba kepada dinar. Siapa-siapa yang hidup dia memperhambakan pada duit, cari duit, dia jadi hamba pada duit ini, maka orang ni sebinasa-binasa dan sebangsa-bangsa lah siapa yang jadi hamba kepada yang disebut dengan harta benda tersebut. Kami sebelum daripada ini menulis dan menerangkan mulianya seorang hamba kerana dia memerlukan pemiliknya dan tunduk kepadanya. Sebelum daripada ni kita perlu tunduk kepada Allah. Bila kita tunduk pada Allah, maka kita jadi mulia. Selagi mana kita ni tunduk pada selain daripada Allah dalam hidup kita ni, tunduk pada rumah, tunduk kepada kerja, tunduk kepada, kita jadi hamba pada dia, tak jadi hamba pada Allah. Bila kita tunduk kepada Allah, ikut segala yang disuruh oleh Allah, maknanya kita ni jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia ke tak mulia? Mulia. Sungguh baik kata-kata penyair, jika merasa hina leher kami dalam keadaan tertunduk kepada kami, maka itulah tanda kemuliaannya dalam kehinaannya. Disebut demikian. Orang yang bergantung pada harta dan rakus mencari harta benda, dialah dikatakan orang fakir yang sebenarnya. Siapa yang hidup ni sentiasa sibuk kejar pada harta dan dianya rakus mencari harta dalam hidup di atas dunia, inilah orang yang fakir sebenarnya. Orang yang miskin semiskin-miskinnya, yang bukan hambanya, yang mengatakan kepadanya, aku tidak peduli dengannya dan aku tidak perlu kepadanya. Maksudnya dia nak seolah-olah dia nak sebut pada Allah, aku tak perlukan Allah dan aku tidak memerlukan pertolongan Allah. Yang aku nak ialah harta. Tu dia panggil ni orang yang fakir sebenarnya. Ia hanyalah keperluan hidup semata-mata. Siapa-siapa yang hidup dia rakus terhadap harta, nak pada harta yang banyak, itulah sebenar-benarnya orang yang dalam keadaan pada diri dia ni seorang yang dianggap orang yang miskin dan fakir dalam hidup dia. Apabila kamu memperolehinya, maka yang lain hanya tambahan yang menyibukkan keinginan kamu. Kalau kamu dapat harta, dapat harta banyak pada kamu, yang lain tu semua nak menyibukkan kamu. Manakala kamu ada harta, kamu nak beli kereta. Kamu ada harta, kamu nak beli rumah. Kamu ada harta, kamu nak beli tanah. Kamu ada harta, kamu nak beli. Ini semua ni menyibukkan kamu je pada diri kamu. Kamu dah jadi miskin dah dalam hidup kamu. Oleh yang demikian, perkara seperti ini dikatakan sebagai seorang yang sebenarnya kaya bila dia banyak bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu nampak tu cara alim ulama berfikir. Kita fikir orang miskin ni orang yang tak ada duit. Rupa-rupanya orang miskin ni orang yang sibuk mengumpulkan duit. Semakin kamu kumpul duit, semakin kamu jadi hamba pada duit. Ni dia panggil demikian dalam kehidupan kita ni. Semakin kita sibuk mendapatkan harta biar banyak, saat itulah kita semakin miskin. Saat itulah kita semakin dalam keadaan yang sukar dalam hidup. Kerana apa dia? Semua ni akan membawa beban dalam hidup kita. Tapi waktu mana kita sibuk mencari Allah, mendapatkan Allah, saat itulah kita jadi kaya. Cara para alim ulama berfikir. Para alim ulama ni fikir, bila kamu dah sibuk cari harta, maknanya kamu jadi hamba pada harta. Kamu tak sibuk lagi mencari Allah dalam hidup kamu. Patutnya kamu sibuklah dalam hidup kamu ni cari Allah, dapatkan Allah dalam hidup kamu. Maksudnya cari Allah tu biar kamu ni bersama dengan apa yang disuruh oleh Allah. Tu yang dimaksudkan demikian oleh ulama-ulama. Ulama diajar dalam hidup kitanya biar kita ni dapat Allah, dapat segala keredaan Allah. Bila kamu dapat keredaan Allah, maka kamu dapatlah kekayaan dalam hidup kamu.
Tapi bila kamu hidup dalam keadaan kamu sibuk mendapatkan harta, kamu sibuk mendapatkan yang disebut dengan jawatan, kedudukan, semua benda tersebut akan menjadikan diri kamu fakir dan menjadikan kamu miskin. Kerana kamu terpaksa jadi hamba pada dia, bukan kamu hamba pada Allah. Bila kamu dah jadi hamba kepada selain daripada Allah, kamu hina dalam hidup kamu. Jadilah hamba kepada Allah. Bila kamu hamba kepada Allah, kamu akan jadi mulia dalam kehidupan kamu. Ini di antara yang orang kita ni biasa kan sibuk bagaimana nak jadi jutawan, sibuk berusaha dalam hidup dia bagaimana nak jadi orang kaya, bagaimana nak jadi orang yang banyak harta, bagaimana nak jadi bilioner dalam hidup dia. Sebenarnya semua itu mengajak kepada kefakiran. Semua itu mengajak pada kefakiran. Bila bagaimana kamu nak suruh dekat dengan Allah, itu mengajak diri kamu, menjadikan diri kamu semakin kaya dan semakin kaya dalam hidup kamu. Ini kena cuba kita faham lah. Perhatikan dengan betul-betul, elok-elok pada diri kita. Ramai di kalangan kita ni dalam hidup dia turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Dia nak cari apa dalam hidup dia? Dia cari harta, ustaz. Cari harta. Kita sebut tak cukup lagi ke sekarang ni dengan harta? Harta yang ada ni tak cukup lagi. Sampai tak semayang, sampai tak tutup aurat, sampai kamu dalam hidup kamu buat maksiat dalam hidup kamu. Kenapa? Kamu sibuk nak dapatkan harta. Sebenarnya kamu sibuk nak jadi miskin dalam hidup kamu. Kamu jadi hamba pada harta. Sepatutnya dalam hidup kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, dapatkan apa dia? Redha Allah. Biar Allah redha dalam hidup kamu. Inilah sekaya-kaya manusia. Manusia yang paling kaya dalam hidup dia. Kerana bila kamu pergi bergantung dengan orang kaya, dengan kamu jadi kaya. Tapi bila kamu pergi bergantung dengan dunia, maka kamu akan jatuh miskin dalam hidup kamu. Allahu Akbar. Cara yang diajar oleh para alim ulama ini disusun pada diri kita supaya kita ni jadi hidup kita ni sama boleh masuk sampai dalam syurga. Semakin kamu cari dapatkan Allah, semakin kamu cari dapatkan keredaan Allah, semakin layak kamu dalam syurga Allah. Tapi semakin kamu cari dunia, semakin layak kamu terhumban ke dalam neraka Allah. Ini dipanggil beza dalam kehidupan kita. Bila kita turun daripada rumah, kita niat cari harta kerana Allah. Nak cari harta kerana Allah tu, biar Allah redha pada kita, itu tak jadi masalah. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan cari harta, tak kira dah agama Allah macam mana, syariat Allah suruh macam mana, kamu jadi hamba kepada harta tersebut yang menyebabkan kamu jadi bahaya pada diri kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang disebut bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kayanya jiwa. Rasulullah sebut demikian. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah kata laisal ghina'il mal, walakin ghina'il qalb. Kaya ni bukan kaya harta dalam hidup ni, tapi kaya yang sebenar ialah kaya yang disebut dengan kayanya jiwa. Jiwa kamu tu banyaknya dapatkan keredaan Allah dalam hidup kamu. Bukan kamu nak pada harta yang jadi keutamaan, tetapi semakin kamu tamak pada harta, semakin miskin dalam hidup kamu, semakin menuju kefakiran pada diri kamu. Tapi semakin kamu cari Allah, semakin kaya dan semakin kaya. Ini cara Islam diajar menterbalikkan sikit cara berfikir di kalangan kita. Kita nampak yang zahir, kita tak nampak yang di sebalik itu. Satu, Allah suruh kita solat. Satu, Allah suruh kita baca Quran. Satu, Allah suruh kita keluarkan zakat. Di sudut yang zahir kita nampak habis harta, habis masa, habis tenaga di sudut zahir. Tapi di sebalik itu sebenarnya kita dapat kekayaan dalam hidup. Macam mana kaya? Kerana kita dapat syurga Allah. Macam mana kita jadi kaya? Kerana kita dapat keredaan Allah. Orang yang diredai di sisi Allah lah orang yang kaya. Orang yang kaya. Manakala orang yang tak diredai di sisi Allah, maknanya orang ni di kalangan orang yang dalam keadaan yang semiskin-miskin manusia. Jangan kita jadi yang demikian. Orang yang bergantung pada harta dan rakus mencarinya,
Dialah yang dikatakan orang fakir hakiki, dan bukan hamba yang mengatakan kepadanya, aku tidak peduli dengan apa yang dengannya, dan aku tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh sebut demikian. Ia hanya keperluan hidup semata-mata. Apabila kamu memperolehi, maka yang lain hanya tambahan yang menyibukkan keinginan kamu. Lagi kamu dapat duit, bila orang tu dapat duit, dia nak buat apa? Dia kata dia nak melancong. Lagi dia sibuk, lagi membebankan hidup dia. Ataupun dia banyak harta, dia nak beli barang perabot yang banyak dalam hidup dia. Dia nak, bila duit banyak, dia nak beli itu, nak beli ini. Lagi dia penat dalam hidup dia, lagi penat, dan menyibukkan, dan menyebabkan dia ni semakin miskin dalam hidup dia. Miskin masa, miskin harta, miskin dalam hidup dia. Oleh yang demikian, perkara ini seperti yang dikatakan sebagai orang yang sebenarnya kaya. Yang kaya ialah orang yang dia semakin dia dekat dengan Allah, semakin kaya dan semakin kaya dalam hidup dia. Sedangkan Uthman bin Sa'dan dan Al-Mausili mengambil syair daripada makna ini sambil berkata, qanaahlah kamu dengan apa yang mencukupkan kamu, dan redalah dalam hidup kamu. Cukuplah dalam hidup kamu dengan apa yang dikurniakan oleh Allah pada kamu. Memadai. Allah bagi banyak ni, cukup. Padan dah dalam hidup ni. Kerana sesungguhnya kamu tidak tahu adakah kamu akan mati pada waktu pagi ataupun petang hari ini. Maknanya, jangan kamu sibuk. Bila kamu mati, kamu bawa lah harta benda kamu tersebut. Tak bawa. Bila kamu mati, kamu akan dapat kamunya, waktu mana kamu mati, kereta kamu, rumah kamu, barang kamu, harta benda kamu masuk sekali dengan kamu tak? Tak masuk sekali dengan kamu. Yang kamu bawa ialah amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta ni diajar supaya apa dia? Kamu jangan jadi tamak terhadap harta. Mana yang Allah bagi, kamu rasa cukup. Alhamdulillah, Allah kurniakan pada aku memadai dalam kehidupan aku ni untuk menjadikan diri aku ni semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu bukan diukur daripada banyaknya harta yang dimiliki. Kaya ni bukan diukur dengan harta yang banyak yang kita miliki. Akan tetapi kekayaan dan kefakiran itu diukur daripada sisi jiwa seseorang. Kaya yang sebenar, yang nak sebutnya, kaya yang sebenar dalam hidup kita ni, bila kita ni banyak yang disebut dengan dalam jiwa kita ni penuh dengan keredaan Allah. Bila penuh dengan keredaan Allah, maka kayalah dalam hidup kita. Akan tetapi kekayaan dan kefakiran itu diukur di sisi jiwa seseorang. Bila jiwa seseorang ini penuh dengan keredaan Allah, maka di waktu ini penuh dengan kekayaan. Kami telah menyentuh masalah ini dalam kitab penjelasan Qamil al-Hirsh, mengawal rasa tamak ini. Saya telah karang dalam kitab tersebut, katanya Imam Qurtubi, bagaimana untuk kita nak kawal perasaan ketamakan dalam kehidupan kita. Saya menyatakan di sini merupakan tahap paling tinggi, iaitu mereka yang sederhana. Siapa yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah? Orang yang paling hidup bersederhana. Siapa yang paling hidup bersederhana, sebenarnya dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar memperolehi kesederhanaan itu, sambil Rasulullah menyebut dalam doa dia, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan asas saja ya Allah. Ini cara diajar Rasulullah baca doa, ya Allah, bagilah pada keluarga Muhammad keperluan yang asas saja. Yang lain tu tak perlulah ya Allah. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan kata-kata khafaf, sederhana yang mencukupi. Sebagaimana yang diketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kecuali keadaan yang paling afdal, paling utama. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta. Untuk apa ni? Untuk agama. Paling tinggi darjatnya dan paling utama amalannya. Tak pernah Rasulullah angkat bendera putih
senang ceritanya. Rasulullah ni tak pernah dalam hidup Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, kamu terdosak sungguh, kamu minta, kamu ambil bendera putih pada diri kamu. Rasulullah tak pernah ajar demikian. Seluruh ulama sepakat bahawa kemiskinan yang terlalu memberatkan adalah suatu yang makruh, dan kekayaan yang melengahkan merupakan satu perkara yang tercela. Kalau dalam hidup kamu ni, para alim ulama sepakat mengatakan bahawa kemiskinan yang terlalu memberatkan adalah suatu yang makruh, supaya kamu balik pada Allah. Waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala uji dalam hidup kita di sudut harta ni, tak ada sungguh harta kita, maka di waktu itulah kamu dianggap makruh dalam hidup kamu, dan kekayaan yang menyebabkan kamu lupa pada Allah merupakan perkara yang tercela dalam kehidupan kamu. Banyak harta, dedah aurat. Banyak harta, tunjuk kemewahan. Bila banyak harta yang menyebabkan kamu bercakap kasar dengan orang-orang tua. Bila kamu banyak harta, kamu pandang lekeh pada orang lain. Maksudnya, di waktu itu tercela. Dalam hidup kamu, dianggap perkara yang dicela bila kamu dalam keadaan yang sedemikian rupa. Dalam Sunan Ibn Majah dinyatakan suatu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang kaya atau yang miskin kecuali dia mahu pada hari kiamat. Tak adalah orang kaya yang ataupun orang miskin, kalau dia kaya ke ataupun dia miskin, dia mesti mahu pada hari kiamat. Kelak jikalau dia di dunia dahulu mendapat makanan asas saja, khauf yang disebut dengan orang kaya ke orang miskin ke, kalau dia sampai di akhirat nanti, dia nak makanan yang paling asas je, cukup dah dalam hidup dia. Kenapa dia? Bila sampai di akhirat nanti, dia rasa cukup dengan yang ni je untuk dia nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Maknanya kita ni kan, kalau boleh makan nasi, ada lauk, satu lauk je cukup dah pada diri kita. Tapi kalau kita makan nasi, nak kena lauk yang banyak je, itu bermewah-mewahan di kalangan kita. Al-Khaffaf merupakan keadaan stabil antara kaya dan miskin. Dipanggil memadai, cukup-cukup dalam hidup kita. Berkenaan dengan perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik urusan adalah sederhana. Sebaik-baik urusan ialah kita bersederhana. Ini merupakan keadaan paling selamat daripada penyakit kekayaan yang rakus dan daripada bahaya kemiskinan yang memusnahkan. Kalau diberi pilihan dalam hidup ni, nak suruh jadi macam mana? Jadi orang yang pertengahan, sederhana je. Jangan kaya, jangan miskin sangat. Jangan kaya sangat, jangan miskin sangat. Hidup ni biar jadi sederhana, memadai. Nabi SAW sentiasa berlindung daripada dua keadaan ini. Kaya yang melampau, Rasulullah tak nak. Kemudian miskin yang menyesakkan dada sampai peringkat kena angkat bendera-bendera putih nak bagi tahu pada orang, ni bahaya dalam hidup kita demikian. Oleh kerana itu, oleh sebab itu, Al-Khaffaf merupakan keadaan yang amat utama dan ideal daripada kedua-dua perkara tadi. Itu cara yang disebut, digambarkan keadaan di kalangan kita ini sendiri. Keadaan orang yang Al-Khaffaf bagaikan orang yang khafaf, bagaikan keadaan orang yang fakir dan tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia ataupun keindahannya. Orang yang khafaf, khafaf ni maknanya pertengahan, tak nak kaya sangat, tak nak miskin sangat, dan dia tak terpesona dengan kenikmatan dunia. Dia tak terpedaya dengan kenikmatan dunia dan keindahannya. Keadaan khafaf dengan kefakiran ini agak lebih dekat. Ini kerana mereka yang melakukannya akan memperolehi apa yang diperolehi oleh golongan fakir hakiki berupa pahala kesabaran. Itu yang orang yang dia boleh, orang yang boleh jadi keadaan khafaf ni dengan kefakiran ini agak lebih dekat. Kalau kita tanya khafaf dengan fakir ni berapa dekat? Kita kata 40%. Sikit lagi dia akan jatuh pada miskin. Mana kalau khafaf ini nak sebutnya dia bukan jadi 50%. Ini tidak pertengahan, tapi dia dekat dengan kemiskinan. Dalam keadaan demikian, kemudian dan mereka melakukan akan perolehi apa yang diperolehi oleh golongan fakir hakiki berupa pahala kesabaran.
Dia akan dapat pahala kesabaran dalam hidup dia. Dia pun merasa cukup dengan getir dan pedihnya hidup ini. Dengan demikian, maka orang yang khafaf ini dengan izin Allah akan masuk ke syurga bersama kumpulan orang fakir sebelum orang kaya dengan jarak masa 500 tahun. Allahu Akbar. Maknanya orang khafaf dan orang fakir miskin ni, dia akan masuk awal lagi dalam syurga. Dalam syurga ni sejarak dengan orang kaya tu sejarak mana? 500 tahun. Jarak yang Allah jadikan pada dianya dengan orang kaya. Orang kaya masuk juga syurga, tapi lambatlah, 500 tahun baru boleh nak masuk dalam syurga Allah. Kerana mereka adalah orang yang pertengahan. Inilah tanda keadilan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan, umat yang adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadikan kiblat kamu sekarang, melainkan agar kami mengetahui dengan nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling tadah. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia ini sendiri. Maksudnya adil dan terpilih, dan bukanlah mereka daripada kalangan orang kaya sebagaimana yang telah kita nyatakan sebelum daripada ini. Ini Imam Qutubi dia sebut keadaan bagaimana orang yang di antara kaya dan miskin, bagaimana yang lebih utama pada diri kita ini sendiri. Maknanya jadi miskin, fakir. Orang fakir ni maksudnya bukan fakir harta, tetapi fakir dia terhadap di atas dunia ini berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jantung syurga, berkenaan dengan jantung ataupun pusat utama syurga, dinyatakan dalam hadis At-Tirmizi sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ibn Umar. Pada suatu waktu Umar berkhutbah pada kami di Al-Jibayah sambil berkata, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku berdiri di hadapan kamu sekarang ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri di hadapan kamu dahulu. Sayyidina Umar berkhutbah, dulu Rasulullah berdiri depan kami, sekarang aku berdiri depan kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, katanya Sayyidina Umar, Rasulullah pernah berkhutbah begini, aku menyiasati kamu sentiasa mengikut para sahabatku dan orang setelah mereka tersebut. Kemudian akan tersebar setelah itu sifat dusta, sehingga salah seorang kamu bersumpah padahal dia tidak diminta untuk bersumpah. Rasulullah cerita demikian, kamu lepas pada aku tak ada dengan sahabat-sahabat aku, dan orang-orang yang lepas pada mereka tersebut, orang yang soleh di kalangan mereka ini, kerana akan berlaku penyelewengan dan mereka akan bersumpah padahal mereka tidak diminta untuk bersumpah. Dia melakukan kesaksian padahal dia tak pernah menjadi saksinya. Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan, kerana yang tiga adalah syaitan. Rasulullah sebut demikian. Kewajipan bagi kamu adalah agar sentiasa berjemaah, jauhilah perpecahan. Rasulullah sebut demikian. Kewajipan pada kamu sentiasa berjemaah, jauhilah perpecahan, kerana syaitan itu bersama orang yang bersendirian, sedangkan bagi orang yang berdua ia akan berada jauh lebih baik. Siapa yang mahukan jantung kemewahan syurga, Rasulullah tanya demikian, maka dia hendaklah berjemaah. Hidup mesti ikat diri dengan jemaah. Siapa yang nak masuk dalam syurga, yang dia dapat jantung syurga, dia mestilah berjemaah. Rasulullah sebut demikian. Berjemaah maksudnya apa dia? Mengikat diri dengan kekuatan gerakan Islam, dengan kerja-kerja Islam. Berjemaah dalam bentuk kerja-kerja Islam ini.
siapa yang kebaikannya menjadikan bahagia dan kejahatannya menjadikannya sedih, maka itulah mukmin yang hakiki. Siapa yang kebaikannya menjadikan kebahagiaan, bila dia buat benda yang jahat menjadikan dia sedih. Dia buat benda yang baik, dia jadi bahagia. Bila dia buat benda yang jahat, dia jadi sedih. Itulah mukmin yang hakiki. Rasulullah sebut, inilah yang disebut oleh Abu Isa berkata, hadis ini hadis hasan sahih yang menggambarkan tentang mengenai jantung syurga. Rasulullah sebut, siapa yang nak masuk dalam syurga mesti berjemaah. Kalau dia tidak berjemaah, maka dia tidak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ada kekuatan dalam kehidupannya. Sifat penduduk syurga mempunyai berapa tahap: tinggi dan berusia remaja, penuh yang harum serta mengenakan pakaian, sisir-sisir dan juga isteri. Juga di syurga tidak ada orang yang bersendirian. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang nantilah dalam membicarakan tajuk ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada semua di kalangan kita dalam memahami mana yang lebih baik di antara menjadi orang yang miskin ataupun menjadi orang kaya dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan berterusan pada kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi pada para penaja yang telah menaja siri-siri kuliah ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.